Okay, kita tunggu beberapa orang lagi lah untuk sebelum kita mulakan live pagi ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa kepada semua lah. Dan terima kasih sebab sudi untuk mendengar perkongsian pada pagi ni. So pada pagi ni saya akan buat satu perkongsian lah berkenaan dengan satu tajuk yang penting lah berkaitan dengan ekonomi, iaitu cabaran perniagaan SME fasa COVID-19. So kita akan kupas beberapa subtopik daripada topik ini. Pertama iaitu cabaran itu sebahagian daripada kejayaan. Yang kedua, usahawan tidak mudah mengalah, dan yang ketiga, inovasi untuk survival. So sebagai intro, umum dah tahulah kan macam mana situasi COVID-19 sekarang ni. COVID-19 ni dia bukan macam isu kesihatan ataupun isu virus yang biasalah. Ia satu isu yang bersifat global, di mana lebih rakyat dunia ni dah terkenalah dengan COVID-19 ni, dan berpuluh ribu juga yang mati. Dan ada penganalisis yang dah menyamakan pandemik COVID-19 ni sama dengan macam apa panggil yang tahun 2018 tu ialah influenza flu lah, Spanish flu kan, di mana Spanish flu tu memang sangat-sangat teruk. Pada waktu peak dia Spanish flu tu, satu penduduk dunia ni, daripada 3 orang penduduk dunia time tu 1.8 bilion tahun 1918, satu orang kena. So begitu teruk lah. Dan jumlah kematian lebih daripada 50 juta. Dan jumlah kematian ni lebih daripada perang dunia lah kan. So bagaimana isu COVID-19 berkaitan dengan kesihatan ni ataupun Spanish flu tu, dia mempengaruhi ataupun menyebabkan kematian lebih banyak daripada isu-isu lain macam perang. Negara-negara yang besar sekarang ni takut kalau ada peperangan kan, tapi dia tak consider dengan betul-betul lah kalau isu kesihatan yang terjadi macam sekarang ni. So kita tengok itu history lah, itu sejarah yang telah terjadi lah. Dan sejak daripada tu, sejak vaksin dah dijumpai, ubat dah ada, tidak ada lagi isu yang betul-betul at that scale lah ataupun level macam tu sehingga pada COVID-19. Walaupun kita kata bukanlah sampai terkena, tapi ia antara yang terbesar lah kan sejak daripada Spanish flu tu. Dan kita tengok kes-kes lain yang sebelum ni yang berlaku tidak sebegitu besar lah. So kita boleh faham secara global isu ni adalah isu besar sebab dia melibatkan hampir ke semua negara dalam dunia ni kan. Negara yang besar semuanya terlibat. Dan kita dah tengok antara kesan yang dia berikan ialah kepada rantaian perniagaan. Sebab fokus kita pada kali ni ialah lebih kepada SME, so kita akan cerita dengan lebih detail lah, specifically apa kesan dia kepada rantaian perniagaan. Dan kita tengok apabila mula saja virus ni tersebar luas, antara bisnes ataupun perniagaan yang terus ataupun immediately affected by this pandemic ialah airlines, tourism. Dan kita tengok yang terbaru oil and gas. Oil and gas tu bukanlah directly related, tapi ia sebagai pemangkin jugalah. Harga minyak dah turun dan sebagainya. Harga minyak dah turun, tapi lepas tu tambah pula dengan orang berkurang kat rumah. So lagilah consumption oil tu kurang dan affected lah. So kita tengok benda ni akan beri kesan jangka panjang. So itu adalah industri-industri pemula je lah. Dan selepas-lepas ni perniagaan-perniagaan yang lain pun akan terkesan juga.
Sebab orang kurang berbelanja dan ia akan melibatkan kemelesetan ekonomi lah. Kan, kalau kita tengok dekat US, dah berapa puluh juta orang diberhentikan kerja kan. Dan di Malaysia pun kita tengok saban hari makin lama makin ramai lah. So saya nak share jugalah apa yang sedikit sebanyak usahawan SME ni yang boleh buat time sekarang ni, dan apa yang kita boleh lakukan supaya perniagaan kita ataupun bisnes kita kekal berdaya saing. Ramai yang sukar lah. So sebelum kita lebih go in lebih detail, saya nak cerita sedikit mengenai definisi SME lah kan. Orang duk sebut apa SME, PKS. SME dan PKS tu sama lah, cuma SME ni maksudnya dalam bahasa Inggeris lah, Small Medium Enterprise. Kalau PKS ni pendasiran kecil sederhana. So dua tu sama je. So saya akan gunakan terms tu interchangeably lah. Maksud saya akan cakap, kadang cakap SME, kadang cakap PKS. Actually dia sama. So SME ni didefinisikan berdasarkan jumlah pekerja dan jualan. So apa-apa entiti perniagaan, sama ada pembuatan ke, servis ke, kedai ke, restoran ke, ataupun apa ni yang PM kita selalu sebut mengenai Makcik Kia apa semua tu, itu adalah termasuk dalam kategori SME. So selagi mana perniagaan kita, kalau macam contoh dalam industri pembuatan, tak lebih daripada 200 orang dan jualan dan ke bawah, itu semua termasuk dalam kategori SME. Dan kalau dalam bidang servis, kalau macam hotel, perhotelan, guaman, doktor dan sebagainya, sekiranya pekerja kita kurang daripada 75 orang dan nilai jualan tahunan kita kurang daripada 20 juta dan ke bawah, kita dikira sebagai SME. So kita tengok dalam pasaran Malaysia ni sebenarnya amat luas. Memang majoriti perniagaan termasuk dalam SME. The good thing about SME ialah kita bersifat lokal. Kita bukan company yang datang daripada luar and then kita buat investment dan kemudian boleh keluar balik. Tapi SME ni is here to stay. So kalau katakan SME ni badly affected, so dia akan affect kepada ekonomi negara. Apa buktinya? SME ni menyumbang 40% daripada KDNK negara. 40% tu bersama dengan 520 bilion. Kan 520 bilion tu banyak. Hari tu kita ada dengar pakej rancangan stimulus yang Perdana Menteri keluarkan 250 bilion. Tapi ini 520 bilion 2 kali daripada nilai pakej tu. So besarlah, itu dah tempoh setahun. So 40%. Apa masuk KDNK? Keluaran dalam negeri kasar. Maksudnya semua nilai value apa-apa yang dihasilkan, baju yang kita pakai, jam, cermin mata, laptop, handset yang kita pakai, dan produk-produk lain, servis, orang gunting rambut, orang pergi makan kat restoran, orang pergi dentist, semua sekali tu account 40% datang daripada SME. Dan dari segi nilai ekspor juga, SME ni menyumbang lebih daripada 20%, sama dengan 166 bilion setahun. So dari segi kadar pertumbuhan pun kalau kita bandingkan dengan syarikat-syarikat yang bertaraf dunia lah, yang company besar, orang panggil MNC lah, multinational company kan, dari segi growth kita antara yang terbaik kan. So penting peranan SME ni dalam pemangkin ekonomi negara. Okay, so kita dah faham sedikit sebanyak mengenai definisi SME lah. So kalau kita tengok sekeliling kita, jiran-jiran ataupun apa-apa yang sesiapa lah, kalau kita tengok dia buat bisnes ke, dia mungkin kedai-kedai yang biasa kita pergi, pasar-pasar kecil yang kita biasa pergi, kedai-kedai runcit, mungkin ada kawan kita yang buka klinik, ada kawan kita buka bisnes kecil-kecilan, itu semua termasuk dalam SME dan mereka semua menyumbang lah kepada ekonomi negara. So dia punya cakupan dia sangat luas. Okay. Dalam krisis COVID-19 ni, secara umumnya dia ada dua akan menang dan survive. Kan? So yang pertama, yang dah lama bersedia untuk apa-apa krisis ni. Okay. So yang ni yang termasuk dalam kategori yang kecil lah. Kan? Orang yang bersedia. Kan? Sebenarnya tak ada siapa pun actually bersedia dengan krisis ataupun pandemik COVID-19 ni. Tak ada siapa pun betul-betul tahu, oh lagi 6 bulan akan ada COVID-19, so kita akan bersedia lah. Tak tahulah, ada orang kata ini teori konspirasi, ada orang kata ini daripada lab sebagainya kan.
Itu mungkin very minor case lah. Tapi majority rakyat seluruh dunia ni tak bersedia ataupun tak well prepared dengan apa-apa krisis yang sebegini. Tapi ada beberapa company ada beberapa entiti perniagaan yang dah bersedia. Contoh saya nak bagi satu contoh, Zoom. Zoom kan. Zoom ni sebelum ni mungkin kita tak berapa biasa dengar sangat Zoom kan. Tapi sejak dari PKP, sejak sekolah tak boleh buka, sejak kita work from home, tak boleh keluar dan sebagainya, Zoom ni semakin popular. So Zoom ni apa? Zoom ni aplikasi untuk kita buat meeting online. Saya ringkas lah. So company ni kat US, sebelum ni dia tak berapa famous sebab orang masih face to face, orang boleh keluar dan sebagainya. Tapi bila time MCO, time bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia mengurungkan diri dan bekerja dari rumah, so Zoom ni tiba-tiba famous. So every day ada berapa ratus ribu orang subscribe dan jadi user baru. Kan? Tapi apa yang dia dah buat, dia dah user yang mendadak. So bila ramai orang subscribe, dia punya sistem boleh tampung lagi. Dan dia dah invest a lot untuk memastikan sistem dia boleh support. Kan? Kita tengok macam contoh, hari tu ada pengumuman kata boleh keluar duit dari kabel SP kan. So semua orang pergi buka website kabel SP, crash, tak boleh kan. Sebab dia tak bersedia untuk terima begitu ramai user lah. So Zoom ni dia dah ready. Kan, dia dah invest lagi banyak. Walaupun dia bukan company yang terlalu lama ataupun company yang dah berpuluh-puluh tahun, tapi dia dah bersedia dan dia invest banyak. Dan kita tengok pesaing-pesaing dia macam Cisco yang buat Webex dan ada beberapa yang lain, mereka pun tak bersedia lah sebab mereka ada masalah dan sebagainya. So orang banyak alih kepada Zoom. Satu lagi kelebihan Zoom ni ialah dia friendly lah dari segi interface dia. So tu satu contoh macam mana ada dia akan melalui fasa ni dengan kejayaan lah kan. Nanti kan dia akan boleh manage lah kan, tak ada masalah nak kena buang kerja, tak ada masalah nak kurangkan belanjaan dan sebagainya. Okey, satu lagi contoh kalau kita tengok dari segi PKS kita ataupun SME kita, bagi mana-mana perniagaan yang dah mendigitalkan sebahagian daripada perniagaan mereka. Bukan 100% tapi sebahagiannya dah digitalkan. Contohnya kalau dia ada restoran, dia dah start buat online punya promotion, dia dah start buat hebahan melalui social media, dia dah ada dia punya WhatsApp group dengan customer-customer dia. Dia dah ada that communication, dia dah start digital communication dengan customer-customer dia. So kalau contoh orang ni biasa jual produk face to face, dia dah start ada contohnya FB page dia sendiri untuk jual produk online dan dia dah tahu nak buat ads, iklan online dan sebagainya. Dan mereka ni pun ada advantage. Dan advantage dari segi customer ataupun jualan mereka ada platform yang boleh ganti jualan yang hilang disebabkan restoran ditutup, tak boleh keluar menjual dan sebagainya. So ini adalah dua kategori grup yang ni yang pertama sebenarnya. Yang pertama yang memang akan survive lah sebab mereka dah bersedia. Kan? Okey. Dan yang kedua, golongan yang memang mungkin dia tak betul-betul bersedia, tetapi dia nampak ni sebagai satu peluang untuk dia ambil dan tingkatkan lagi perniagaan dia selepas ni. Ni yang mentality ataupun mindset yang penting lah. Kan, walaupun kita nampak ni as a crisis, tapi kita jangan anggap this is the end ataupun ini ialah habislah, memang tak boleh nak buat apa lah kan. So sebab tak boleh nak keluar pun susah, customer pun tak nak beli, orang pun dah tak nak spend banyak kan. Orang pun dah mungkin tak minat produk yang harga mahal, so orang tak nak beli. So this kind of mentality tak boleh ada lah. Dan orang yang boleh overcome kan, dan dia menyatakan bahawa ini adalah satu peluang, so saya kena cari dan saya kena buat betul-betul, so orang ini juga yang akan berjaya melalui fasa COVID-19. Mungkin dia akan jadi sedikit lewat compare dengan orang yang dah bersedia, tapi dia ada kelebihan jugalah nanti. So dua kategori ni yang akan survive, dan the rest mungkin akan ada masalah dan kena buat pembaharuan dan sebagainya lah. So kita nak jadi antara dua kategori ni. Mungkin kita bukan orang yang bersedia kan, sebab yang bersedia ni sangat-sangat minor lah kan, sangat-sangat sikit lah. Tapi kita boleh jadi orang yang menganggap COVID-19 ini adalah satu cabaran yang akan yang boleh ditukarkan kepada kejayaan kita nanti. Okay.
Kalau kita tengok statistik sejak daripada 100 tahun sebelum ni, ada dua time. Time di mana ekonomi kita normal dan meningkat, kan, growth, bagus, tak ada masalah apa-apa. Dan time krisis. Tak kisahlah krisis ni disebabkan oleh isu kesihatan ke, krisis ni disebabkan ekonomi ke, disebabkan perang ke, apa-apa. Tapi lah sepanjang sejarah dunia 100 tahun kita tengok, hanya 20% saja masa daripada 100 tahun tu berlakunya krisis. Kan? So kalau 100 tahun, 20 tahun saja in total lah, kan. Mungkin tahun ni 2 tahun, tahun ni setahun, tahun ni 3 tahun. 20% saja yang kita melalui zaman kemelesetan. Kan, dunia lah secara umumnya, kan, bukan Malaysia, dunia. Secara umumnya dunia. So 80% tu ialah zaman ekonomi kita growth, ekonomi kita berkembang. So kalau kita jadikan downturn of economy, COVID-19 ni apa semua sebagai alasan untuk kita tidak bekerja keras balik dan sebagainya, membangunkan balik bisnes kita, so kita akan termasuk dalam golongan orang yang rugi sebab 20% je, kan. So kita boleh lalui, lepas kita lalui benda ni, siapa yang boleh bersedia, kan, siapa yang boleh betul-betul prepare untuk menghadapi yang 80% lagi time ekonomi yang bagus ni, so kita akan bantu, kita akan dapat mengembangkan perniagaan kita dengan lebih baik lah. Kan, kalau kita tengok satu contoh krisis tahun 2008 dekat US, kan, subprime crisis, berapa ramai lelong rumah dan sebagainya. Okay. Orang yang jadi jutawan 4-5 tahun selepas krisis 2008 tu ialah orang yang memulakan bisnes dia time krisis tu tengah kemuncak. So 2008 orang jual rumah apa semua, dia invest buat bisnes, startup. Sikit-sikit lah, kan, bukanlah maksudnya dia all out. So 4-5 tahun, bila ekonomi naik dan sebagainya, customer makin bertambah, dia boleh expand ekonomi, dia akan menerima benefit yang paling banyak lah. So itu pandangan yang kita kena ada. Usahawan ni tak boleh nak anggap, oh kita ada krisis dan sebagainya, dan kita give up, tak boleh apa, macam mengalah dan sebagainya. So tak boleh ada mentaliti macam tu. Okay, so menjadi PKS ataupun SME bukan satu kelemahan lah, kan, sebab setiap pemain industri ni sama ada kecil atau besar, dia mempunyai pro and cons. Kan, kadang orang tengok SME ni pelekeh, kan. Oh, company kecil ada pekerja 2-3 orang je, sale mungkin sebulan berapa ribu semua. Tapi sebenarnya compare dengan pemain industri besar, MNC atau company-company yang multinational ni, SME pun ada kelebihan dia. Dan kita dah tengok beberapa bulan lepas ada company-company yang besar yang dah establish 50 tahun, 70 tahun, kan, declare dia akan tutup. Kita tengok even salah satu contoh di Australia, kan, Virgin Airlines, kan, yang diisytiharkan bankrupt. Walaupun tengok company itu besar, tapi ada hutang pun besar. Hutang dia 1 point. Kan, so kalau kita lagi besar, kita punya overhead dan cost-cost lagi besar. Dan antara benda yang susah juga apabila kita company besar ni, kita nak pivot atau kita nak ubah kita punya perniagaan tu susah, model perniagaan tu, sebab kita dah fix dan susah nak bergerak. Kan? Okay, kalau compare dengan SME, saya bagi satu lagi contoh. Semalam saya baru baca lah company Hertz. Kalau pernah dengar, Hertz ni company yang buat car rental, kan. Dah lama lah, dia dah lebih berpuluh tahun lah, dah beberapa generasi lah. Semalam diumumkan dia akan file bankruptcy dan dia dah berhentikan lebih daripada 10,000 pekerja. Tu company yang kira consider besar lah, kan, dia dah public listed di US dan sebagainya. Mungkin bukan penyebab COVID-19, bukan penyebab, ia menyumbang juga, kan. Okay, kita tengok satu company, compare pula company yang dekat Malaysia. Kalau tak silap saya, nama company KLAZK ke, macam ada car rental macam tu lah. So bila terjadi COVID-19 ni, of course orang tak menyewa kereta sebab orang tak boleh keluar, kan, betul tak? Orang tak boleh keluar, orang tak boleh nak travel, tak boleh nak pergi kenduri dan sebagainya. So apa dia buat? Dia convert the whole fleet of dia punya car rental punya ni kepada service punya delivery. Dia buat macam seolah-olah macam Grab lah, kan. Dia offer, sebab dia dah ada kereta satu Malaysia, dia offer kepada semua orang. Okay, siapa yang nak beli barang, bagi tahu. Okay, so dia akan convert the whole team of fleet dia tu sebagai runner untuk ambil deliver barang lah, kan, barang harian ke dan sebagainya lah. So dia memanfaatkan dan dia ada flexibility. Dia ada flexibility sebab kita bukannya satu company besar. So management pun tak begitu, birokrasi pun tak begitu banyak dan sebagainya. So dia boleh ubah. Dia boleh sesuaikan dan dia boleh adapt dengan keadaan ni.
So nak kata PKS dan SME ni adalah entiti yang paling terkesan pun saya rasa tak berapa tepat, sebab kita ada flexibility untuk mengubah katanya model perniagaan. Dan overhead PKS juga tak setinggi company-company besar ni. Contoh kalau dari segi skala kecil kita tengok macam contoh Mak Cik Kiah kan. Orang kata dia jual goreng pisang. Tapi mungkin dalam time COVID-19 ni goreng pisang tak laku lah. Contoh lah kan. So dia tukar pula, dia jual ketupat frozen. Ketupat frozen dia ambil order kan, dia ambil order dengan customer dia sengat dah ada, and then dia buat delivery. So dia tak ada masalah apa-apa, dia tak perlu nak dapatkan management approval, dia tak perlukan modal yang besar untuk ubah dia punya model perniagaan, asalkan dia boleh survive. So that's how PKS dan SME boleh survive in this 19 ni. Okay, tapi mengetahui perkara ni, sebab tu pentingnya perniagaan SME ni dia tak boleh mudah mengalah. So saya nak nampakkan bahawa kita tak boleh nampakkan benda ni walaupun dia coming as a big wave kepada kita ni nampak macam kecil je nak menghadapi COVID-19. Tapi kita tak boleh mengalah dan kita perlu bertindak segeralah. So COVID-19 ni ibarat satu stress test untuk usahawan. Tak kira lah PKS ke, SME ke, company besar ke, company kecil, dia sebagai satu stress test atau acid test untuk tengok siapa yang boleh bertahan time ni. Kan kita biasa dengar orang kata kill you make you stronger. So kalau katakan kita berjaya melalui fasa ni, dan insyaAllah selepas ni kita akan grow dengan lebih besar lagi. Macam contoh saya bagi di US macam yang tadi tu lah. Kan, siapa-siapa yang boleh melalui fasa ini dengan baik, dia boleh maintain dan sebagainya. So apabila ekonomi kita turn back, kita restart our ekonomi, kita katakan isu COVID-19 ni dah selesai dan sebagainya, ekonomi masuk ke zaman baik, so dia akan mendapat manfaat. Compare dengan orang yang dah give up awal ni. Okay. So kenapa ramai usahawan yang give up ataupun putus asa? So ada beberapa perkara lah yang saya nak sentuh. Yang ni personal point of view lah kan, apa yang saya nampak dan apa yang saya ada lalui juga. Isu utamanya ialah kita tak ada plan tindakan yang jelas dan kita biasanya tak nampak objektif apa yang kita buat ni secara jelas. Kan, okey, contoh saya nak bagi satu contoh antara semangat dalam bisnes ni maksudnya dan sistem. Sistem means kita punya bisnes punya manual kan, ataupun proses bisnes kita, SOP dan sebagainya. Kalau kita tengok ramai orang sanggup melabur duit untuk menghadiri program-program dan seminar-seminar yang memberikan diorang semangat untuk berbisnes. Bukan salah, tak salah, bagus kan, tapi semangat saja dia tak mampu nak sustain bisnes kita untuk jaga masa yang panjang kan. Sebab kalau kita pergi program, contohnya kita dah bersemangat, kita dah kita dah memang ni lah, dah fire up orang kata kan untuk buat bisnes. Lepas tu balik bila kita face our reality, kita tak tahu nak buat apa. So sebab tu antara elemen yang penting dalam SME dan PKS kawan juga ialah untuk ada satu sistem mengendalikan bisnes kita. So bila kita cakap mana sistem, orang tak suka lah, sebab sistem ni is very perkara yang dry, perkara yang boring kan. Kita kata okey, apa prosedur kita, 1 2 3, okey, kalau macam ni apa kita boleh buat, ini adalah kita punya SOP, 1 2 3. Kalau kita ada masalah ni apa yang kita perlu buat kan. Okey, macam mana kita nak kembangkan bisnes kita, plan kita 1 2 3 in details kan, in details. Dan orangnya kebanyakan orang tak suka nak buat benda ni sebab dia nak kena fikir, dia nak kena sit down, dia nak kena spend a lot of time, nak kena brainstorm, nak kena, dan orang suka datang program yang kita rasa kita happy dan bersemangat bisnes, tapi in the sense that sebenarnya content dia tu tak menjurus kepada untuk kita terus buat. Kita ada dapat trigger tapi selepas tu macam mana. So sebab tu antara benda yang penting juga untuk usahawan ni ialah untuk dia belajar dengan orang yang betul. Apa yang dimasukkan dengan orang yang betul ni ialah orang yang memang pemain industri yang berkaitan yang bisnes yang dia buat. Kan, contohnya kalau kita buat bisnes restoran, kita belajar dengan orang ada buat servis guaman contohnya kan.
So tak match lah benda tu. Lalui apa yang kita akan lalui nanti. So apa advice yang dia bagi mungkin tak relevan dengan kita. So sebab tu penting untuk kita mencari orang-orang yang memang bergelumang dalam industri yang kita buat ni dan kita belajar daripada dia. Memang susah kan. Dan macam saya kata tadi, setiap usahawan ni dia tak perlu nak dinaikkan motivasi setiap masa lah kan. Kita perlu self motivate. Kita sekali-sekala tu okey, tapi kalau contohnya setiap dinaikkan semangat nak dicakap ni, nak buat ni apa semua, so kita lose the sense of being an entrepreneur lah kan. Entrepreneur ni dia mesti self motivate sebab dalam dia punya bisnes ni banyak cabaran dan rintangan lah. So kalau setiap kali dia down, perlu nak kena orang lain motivate, susah lah. Contoh macam kalau student ni kat sekolah kan. Kalau student ni seorang yang baik dan seorang yang betul-betul komit dalam pelajaran, kita tak perlu nak panggil dia hari-hari kan, nak kena motivate, you belajarlah apa semua sebagainya kan. Ataupun setiap minggu nak kena motivate. So bila dia kena buat macam tu, means dia tak berminat lah. So sama maksudnya macam dari segi perniagaan kita juga kan. Kita tak perlu nak ni, apa-apa yang kita dah set, apa-apa goal yang kita dah targetkan, itulah motivasi kita. So penting juga untuk kita cari orang yang memang dah berada dalam industri ni, yang sama dengan apa kita buat dan belajar daripada mereka kan. Dan orang-orang yang macam ni biasanya dia tak akan aktif mempromosi program dan sebagainya sebab dia tak pendapatan dia bukan daripada situ, pendapatan dia bisnes dia sendiri. So kita kena cari orang macam ni. Memang susah, memang dia tak akan senang-senang jumpa. So kita kena orang kata berguru lah ataupun menuntut ilmu, mencari orang-orang macam ni untuk kita belajar daripada dia kan. Contoh macam yang saya pernah buat sendiri beberapa tahun lepas, apabila kita nak masuk supermarket, pasar raya kan, untuk masuk try to penetrate pasaran supermarket lah. Dan kita tahu sebagainya pasaran supermarket ni adalah pasaran yang sangat kompetitif, banyak pesaing, banyak player dalamnya. So apa saya buat? Saya cari orang yang betul-betul dah masuk, dah menjual dalam supermarket kan. Kita cari betul-betul. Okey, jumpa. Okey, kita kejar dia kan. Kita set appointment nak jumpa dia. Bila boleh jumpa, dia sibuk, okey, set another time kan. Kalau dia free malam, kita jumpa tu malam contohnya. So this kind of business person yang you jumpa, kalau you jumpa, you belajar betul-betul dengan dia kan. Sebab dia ni yang memang mengharungi, yang memang experience hands on kan. Tak ada satu orang pun yang boleh advise kepada 100 usahawan yang datang daripada background yang berbeza. Nak motivate tu boleh lah kan, tapi kalau nak advise specifically apa yang perlu buat, you kena buat sini kan, tak boleh. Sebab masing-masing ada kepakaran. Macam contohlah kita nak pergi hospital kan, nak buat operation kan, kita bukannya simply boleh datang, oh saya sakit ni, saya nak jumpa mana-mana doktor. Tak boleh kan. Setiap doktor tu ada specialization dia masing-masing. Kalau mata ada doktor mata kan. Kalau sakit gigi, kita tak boleh jumpa doktor tulang kan, kita kena jumpa dentist. So specialization ni yang bantu untuk doktor ni merawat pesakit itu dengan lebih baik kan. Tapi kalau kita contoh relate back on industry, kalau kita just dapatkan semangat daripada orang yang bercerita dan sebagainya, dan kita tak jumpa dengan main industri yang sebenarnya, so kita akan berapi masalah lah. Masalah when we face the reality, bila kita balik kepada dunia reality dan kita nak execute business kita, sebab kita tak akan nampak cara dia macam mana. So yang tu penting lah. Okay, satu lagi apa yang usahawan ni perlu buat ialah details, terperinci kan. Okay, kita apabila kita belajar daripada seorang, key point dia ialah untuk mendapatkan maklumat yang detail kan. Okay, kita biasa dengar tak orang cerita kan, okay, saya dulu susah, nak makan pun tak ada, okay, and then saya dah buat bisnes 3-4 tahun, tiba-tiba saya dah berjaya. Okay, semua orang happy, gembira kan, orang bangga sebagainya kan. Okay, kita dapat dengar cerita tu, tapi kita tak tahu essence dia. Apa essence dia? Okay, macam mana dia berjaya tu kan. Contoh ada orang cerita, okay, dulu saya saya sebelum ni tak ada, bukan sebelum ni, maksudnya saya daripada kecil tak ada tangan, tak ada kaki, saya buat bisnes, and then saya berjaya kan. Okay, kita dengar short story tu,
tapi kita tak tahu apa essence. Essence ni, okay, apa the details yang dia lalui tu yang menyebabkan dia berjaya. Dan kita baca biografi seorang tu, tapi kita tak dapatkan in details macam mana dia berjaya, macam mana dia sukses. Kan, macam mana dia face cabaran. Kan, apa yang dia buat apabila dia A, B, C, D, E, F, G in details. Itu maksud saya. Sebab biasanya kalau orang dengar something yang macam tu, orang akan bersemangat. Tapi dia tak tahu kan macam mana dia nak move on daripada nak gunakan semangat tu untuk dikembangkan dalam bisnesnya. Sebab apa yang dia dapat tu ialah bersifat surface. So usahawan ni perlukan semangat, orang panggil semangat ingin tahu yang tinggi lah. Kalau kita belajar sejarah dulu, macam mana Renaissance di Eropah boleh terjadi sebab diorang ada semangat inquiry kan. Dulu kita belajarlah sejarah dulu kan. So semangat ingin tahu yang tinggi tu in details. Sebab apa kita perlu tahu details? Sebab kita akan buat exactly apa yang mereka buat dan kita akan belajar apa yang mereka tahu tu dalam bisnes kita. Kan? Dan kita nak tengok orang ni genuine atau tidak. Kalau dia setakat cerita saya gini and dari sini. Dah 4-5 tahun saya join, tapi dia tak boleh ceritakan in details, maksudnya tak tahulah kan dia sama ada dia betul-betul buat ke ataupun dia cerita je for the sake of nak bagi tahu orang, for the sake of nak dapatkan attention ke ataupun nak dapatkan followers ke. So macam-macam lah. So the best teacher is there yang boleh ceritakan you details, yang boleh berikan you the real time, kan, real evidence apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, so that kita boleh belajar directly dan kita boleh adopt into our business so that we can expand our business berdasarkan the real experience yang orang dah lalui. Kan? So ilmu-ilmu ni bukan sekadar kita boleh jumpa dengan orang-orang yang kita belajar, tapi banyak juga online. Kan? So kadang-kadang benda ni free je. Kita tak perlu bayar pun. Cuma kita kena ada sifat untuk ingin tahu yang lebih lah. Kalau katakan kita nak tahu mengenai satu perkara tu, terlalu banyak resources online. Kan, kalau kita YouTube saja, banyak lagi free content yang available kat situ. Kan, cuma sama ada kita nak ataupun tidak. Kan, sama ada kita nak put effort untuk belajar ataupun kita tak nak. So yang membezakan usahawan tu sama ada dia kekal daripada paras sekarang ni dan orang yang setiap tahun dia grow ialah dia belajar. Dia belajar orang yang betul, dia spend time, effort untuk dapatkan knowledge dan dia apply knowledge tu. Kan? So kalau kita dengar saja, ada orang dia suka belajar. Suka sangat belajar. Maksudnya dia dengar pergi talk tu, keluar ni, keluar pergi sana, tengok video learning berjam-jam. Bagus. Kan, bukan tak bagus, tapi kena praktikan juga. Kan? Kalau kita peluk dengan information, kita tak boleh nak reorganize balik, kita tak boleh nak praktikan lah. So apa-apa kita dapat, praktikan terus. And that's how entrepreneur works. Kan, dapat information ni, okay, ada orang cerita dia buat macam ni, okay, dia berjaya, dia boleh kan, okay, kita try lah buat. Kan, ada orang cakap okay, sini, macam mana nak manage company lah sini, okay, kita tahu, kita buat. So the practicality tu must be balanced dengan teori. Sebab ada orang suka just dengar and then happy, dia bersemangat untuk buat bisnes, dia dengar, tapi practically dia tak buat. So bila kita tak ada practicality element in our business, kita tak boleh nak execute apa-apa yang kita plan. Sebab kita tak praktikan. Kan, apa-apa is just tersangkut dengan dalam mind kita je. Kan, tak ada on paper, tak ada on physical level. Okay. Seterusnya kita akan cerita mengenai inovasi untuk survival lah berkaitan dengan PKS dan SME. So ada 3 point dalam chapter ni. Inovasi untuk survival dari segi model perniagaan, pemasaran dan goal setting. Kan, so ada 3 perkara. Okay, first model perniagaan. So kita dah lihat dan saya dah bagi beberapa contoh tadi bagaimana model perniagaan yang kita ada sekarang ni boleh diubah, boleh organize semula supaya kita boleh suit dengan keadaan sekarang ni. Kan, banyak contoh yang memang saya dah nampak sendiri depan mata saya dan diwawarkan dan diviralkan di online sebagainya. Kan, saya beberapa contoh lah yang saya pernah memang nampak sendiri. Contoh, ada satu syarikat makanan ni, dia memang sebelum ni dia bukan syarikat NZ Frozen. Ini satu contoh lain lah. So dia memang export sebelum ni. Dia memang fokus heavily on export sebab company besar. Kan, okay. Apa terjadi sejak COVID-19? Negara banyak
shut down dia punya port. So orang tak boleh nak export. Kan? So tak boleh nak export. Okay. So apa yang dia buat? Dia start buat online website dan dia start buat delivery kepada customer dia. Kan? Beli RM50, orang dah boleh buat delivery. So kita cakap ni company yang besar yang beratus-ratus juta hasil. So dia pun pivot ataupun dia pun modify sikit model perniagaan dia untuk adapt dengan keadaan semasa. So reaction, macam mana dia react dan dia adapt dengan situation tu. Okay, satu contoh lagi. Sama juga dia export ke salah satu negara. Majoriti pasaran dia lah dia export ke salah satu negara yang affected quite teruk dengan COVID. So dia punya sale dia drop 80%. 80% lah sebab dia hanya hantar ke negara tu je. Kan? Dan negara tu affected. So apa dia buat? Okay, dia buat line of bakery dan dia buat roti dan macam small macam bakery punya products lah dan dia jual kepada pasaran tempatan. So dia innovate dan dia adapt to the market situation. Dan kita tengok banyak lagi contoh-contoh peniaga-peniaga yang dah start buat online. Pengusaha restoran juga dia dah buat macam online punya menu dan dia buat delivery. Komunikasi kita melalui face to face dah berkurangan, kita menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Dan orang yang menjual pun dah tak boleh jual kat kedai, dia buat online dan dia menggunakan runner. So kita tengok inovasi-inovasi ni macam golongan yang cakap, orang yang melihat cabaran ni sebagai satu peluang untuk dia ubah model perniagaan dia supaya dia boleh survive dan dia boleh thrive on selepas habis daripada COVID-19 ni lah, kan. So tak semestinya kita kena ubah totally perniagaan kita lah, kan, ataupun bisnes kita kan, untuk SME kan. Walaupun kita ada flexibility, tapi tak semestinya kita kena ubah 100%. Kalau sebelum ni contoh kita jual baju, tiba-tiba kita nak jual benda lain pula kan, yang memang totally out of kita punya bisnes contohnya. Kita boleh adapt dulu, try untuk innovate. Kalau tak boleh, baru kita betul-betul ubah 100% perniagaan kita. Kan? Sebab bila kita ubah perniagaan ni, dia akan melibatkan satu masa, melibatkan effort yang lebih lah. Dan banyak juga company-company yang dah berjaya untuk survive in this time dengan mengubah dia punya model perniagaan sikit je, dia adapt sikit je macam saya kata tadi. Dia jual produk yang sama tapi menggunakan platform yang berbeza. So ini common example lah. Kan? So usahawan PKS dan SME tak boleh ada alasan lagi lah untuk tidak innovate, tak boleh ubah model perniagaan sebab apa yang perlu dia buat time sekarang ni, apa yang kita rasa perlu dilakukan in order untuk kita survive, kita buat. So ini adalah kelebihan PKS berbanding dengan company-company yang syarikat besar lah. Sebab kita boleh innovate dan kita boleh adapt. Okay. Yang kedua, inovasi pemasaran. Tadi kita cakap mengenai inovasi model perniagaan lah. Kan? Model perniagaan kita perlu ubah dan fleksibel. Dan kedua, iaitu pemasaran. So kita tengok musim PKP ni, walaupun orang kata jualan kita berkurangan dan sebagainya, tapi kita perlu ingat yang bahawa customer tu sentiasa akan ada. Kan? So strategi pemasaran kita pun kita kena ubah. Kan? Macam mana ubah tu maksud kita kena lebih agresif. Mungkin orang kata, pelik je, kenapa dah lah sale kurang, dah lah orang tak beli banyak kan, tapi kita nak tambah bajet untuk promosi pula ataupun pemasaran. Kan? Sebab apa? Sebab sebelum ni untuk satu orang membeli produk kita, mungkin kita perlu mempromosikan kepada 10 orang. Kan? Tapi bila time sekarang ni orang kurang berbelanja dan mungkin ada customer-customer kita pun dah tak membeli dengan kita. So kita kena lebih agresif dalam promosi. Sebab mungkin selepas ni kita perlu mempromosi kepada 30 orang untuk seorang beli. So bajet pemasaran ni adalah sangat penting untuk memastikan bisnes kita sentiasa kekal. Contohnya kalau orang sebelum ni dia dah online, so dia kena perhebatkan promosi dia untuk memastikan lebih ramai orang tahu pasal produk dia. Kan, promosi ni kita tak cakap tak semestinya melalui ads berbayar dan sebagainya. Banyak je free marketing, orang panggil zero cost marketing. Kan, just kita ada effort, kena ada effort untuk tahulah, ambil tahu dan belajar lah. Sebab peluang-peluang ni semua ada. Kan? So tapi kita tak boleh slow down on our marketing punya effort. Kan? The moment kita slow down, dah lah bisnes pun turun, kita slow down lagi. So consequences dia ialah bisnes kita akan drop lah. So bila bisnes kita down, kita kena naikkan kita punya marketing so that kita bisnes boleh naik balik, jualan kita boleh naik balik. So boleh balance out balik. Kita dah lalu sebelum ni. So banyak orang buat kesilapan lah sebab
mungkin kita perlu kurangkan bajet. Contoh yang terkesan kan, mungkin diperlukan kurangkan bajet dari segi pembelian, dia punya overhead, sewa kan. Contohnya kita dah sewa tempat ni, mungkin kita kecilkan ke tempat yang lebih murah dan sebagainya. Ataupun mungkin kita perlu kurangkan sikit gaji pekerja kita dan sebagainya. Tapi untuk pemasaran kita tak boleh kurangkan. This is the only department that we need to invest heavily during COVID-19. Sebab pemasaran ataupun sales kita ialah key untuk survival of our business. Untuk memastikan kelangsungan bisnes kita. So kalau kita tinggal elemen ni, memang tak boleh lah. Sebab ada orang nak buat barang, stok kita ada, kan, produk kita ada, pekerja kita boleh buat barang. Tapi kalau kita tak ada orang yang nak membeli, kan, tak ada juga, jualan tu tak berlangsung juga, kan. Masalah yang lebih baik ialah kita ramai ada orang nak beli ni, tapi barang kita tak cukup. That's a good problem lah untuk usahawan, kan. So back end punya kerja, iaitu kita nak tambahkan produk, kita nak lebihkan pengeluaran, itu ialah masalah yang boleh diselesaikan dengan mudah. Bukanlah terlalu mudah, tapi lebih mudah berbanding dengan kalau kita nak mencari customer. So sebab tu bajet kita untuk pemasaran ni tak boleh digunakan. In fact kita kena lebih lagi, lebih daripada normal. Kalau sebelum ni kita mungkin belanja RM100, untuk time sekarang ni kita boleh spend lebih, kan, untuk memastikan 19 ni. Okay, alright. So itu untuk pemasaran lah. Okay. Dan yang terakhir ialah untuk inovasi goal setting. Inovasi untuk minda kita untuk goal setting lah. So goal setting ni ialah satu kita punya target yang kita ada untuk bisnes kita, kan. Kita perlu ada high impact goal setting. So maksudnya dengan kata mudah, kita kena ada impian besar, kan. Okay, so kita tengok ada perniagaan ni, contohnya kan, dia start dulu dengan jualan contohnya RM1,000. So dia kata target dia nak ada 1,000 je, RM1,000. Once dia dah capai target tu, dia rasa dia dah achieve lah apa yang dia nak. So bila kita start relax, bila kita dah sampai kita punya target, so kita akan stagnant je lah, kita akan kekal lah at that level, kan. Tapi sepatutnya usahawan ni, dia kena ada satu target yang besar dan dia kena ada satu target yang ongoing juga. So the moment dia dah capai satu target yang ongoing tu, dia ada satu target besar yang dia akan tengok lagi. Itu drive dia, itu drive usahawan tu untuk lebih maju ke hadapan. Dan target dia tak semestinya berkaitan dengan jualan. Mungkin target dia berapa ramai pekerja yang dia nak bantu. Kan ada orang dia target melalui zakat. Okey, zakat saya nak bayar RM10,000 contohnya, kan. Okey, tahun ni saya bayar zakat RM5,000. Tahun depan saya nak target zakat RM10,000. Itu target recurrent dia lah yang dalam masa terdekat. Tapi secara overall ni yang target betul-betul besar, okey, dia kena set target yang memang orang kata di luar akal lah. Okey, saya nak bayar zakat 10 juta. Kan, padahal sekarang ni dia bayar RM5,000 ni, kan, RM5,000 dengan 10 juta. Kan, dari segi jualan yang dia kena buat tu, dari kiraan tu memang sangat-sangat besar lah. Tapi dia perlu ada target tu untuk drive dia. Sebab tu saya kata tadi, usahawan ni tak perlu dimotivasikan hari-hari. Sebab dia dah ada satu target yang sepatutnya, yang dia, ini ialah dia punya fuel, everyday punya minyak. Macam kereta kan, nak kena isi minyak kan, untuk gerak kan. So ini kita punya fuel. So kalau kita tak ada target ni, kan, kita akan relax dan kita tak ada apa-apa improvement lah. Tak ada apa-apa effort untuk mengembangkan perniagaan kita lagi. So contoh macam saya sendiri, target mudah saya, yang antara target yang saya setkan, biasanya kalau jualan, ada dua jenis jualan lah. Jualan bulanan dan jualan tahunan lah. Contohnya kalau kita buat jualan bulanan RM10,000, jualan tahunan kita akan jadi RM12,000 lah, kan. Okay, so saya punya target simple je. So jualan bulanan saya untuk next year tu, saya nak jadikan dia ialah jualan tahunan saya. Boleh faham tak? So maksudnya contoh kalau macam bulan Januari tahun 2020, jualan kita RM10,000, katakan sama sampai bulan 12, RM120,000. So apa next target saya nak pastikan RM120,000 tu, kan, menjadi jualan bulanan saya untuk incoming years. Mungkin bukan immediately Januari tahun depan lah, kan. Mungkin ambil masa beberapa bulan, tapi itu target dia. So itu personal lah, kan, personally bagi saya lah. Dan orang lain mungkin ada target yang berbeza lah. Tapi yang penting kita ada satu goal setting ataupun target setting yang begitu besar, dan di mana kita memang
fikir hari-hari yang memang kita akan dapat benda ni. So orang kata ini adalah satu form of kita seolah-olah macam bukan menipu, tapi kita memberitahu satu benda yang akan terjadi pada masa hadapan kepada diri kita. So ni akan drive kita, ni akan push kita untuk mengharungi time-time susah and time-time kita down dan sebagainya kan. So ni yang akan membantu kita. Kan? So have your target ready, make sure it's big. Kan, betul-betul besar. Jangan buat target yang terlalu kecil. Kan, target kecil boleh lah untuk dalam masa jangka masa pendek, tapi jangka masa panjang mesti ada target besar. Selepas saja kita dapat target jangka masa pendek kita, hop terus upgrade, tengok target yang besar ni. So kita boleh bergerak ke depan dengan cepat. That's how company-company boleh berkembang dan boleh expand dengan lebih cepat berbanding dengan kita punya pesaing. Okay, alright. So itulah 3 perkara yang penting lah yang saya rasa dari segi untuk inovasi bisnes. Pertama yang saya mention tadi adalah inovasi untuk model perniagaan. Yang kedua pemasaran. Dan yang ketiga mind setting ataupun target. So 3-3 ni mainkan peranan penting lah untuk memastikan kita boleh mengharungi fasa kritikal sekarang ni dan kita boleh keluar dengan kejayaan. At least kalau kita tak dapat kejayaan lagi, kita dah menyelesaikan masalah. Dan kita menyelesaikan masalah, dan selepas ini kita akan lebih maju lah kan. Sebab kita dah mengharungi fasa kan. Kalau kita boleh lepas dalam fasa ni, insya-Allah dalam masa yang lebih senang, dalam masa keadaan ekonomi yang lebih baik, so kita ada peluang yang lebih baik lah untuk berkembang. Okay. So untuk penutup, setiap usahawan dia perlu ada, macam saya kata tadi, perlu ada plan jangka pendek dan jangka panjang untuk menghadapi situasi COVID-19 ni. Kena betul-betul laykan dan kena betul-betul fahamkan benda ni dan perlu ada. Kita tak boleh nak dengar orang, kita tak boleh nak hanya nak bersuka-suka ataupun bersemangat macam tu saja, tapi perlu ada dan perlu konkret. Dan kita perlu fikirkan atau kita kena letakkan dalam minda kita benda ni hari-hari. Kan? Okay. So satu lagi poin yang penting ialah kita jangan berharap kepada bantuan daripada mana-mana pihak lah. Kan? Kalau katakan kerajaan nak bagi bantuan untuk kita, bonus lah kan. Tapi kita jangan mengharap 100% kepada tu. Sebab benda ni adalah luar kawalan kita. Kan, bantuan-bantuan yang kita dapat ni contohnya ini adalah bonus. Ini ialah macam contohnya kita dah put effort dan kita dapat extra. Tapi untuk apa yang kita boleh kontrol, kita punya perniagaan, kita punya marketing plan, kita punya target, kita punya usaha kita sendiri, itu yang kita buat dulu. So kalau kita sekadar nak mengharapkan daripada kerajaan dan sebagainya, benda ni mungkin tak akan membantu kita banyak lah. Kan? Maksudnya kita nak mengharapkan kepada orang. Sepatutnya usahawan tu perlu ada sifat untuk berkembangkan diri dia sendiri. Okay. Prepare safely and wisely. Dalam kita nak merangka plan ni ataupun kita nak menghadapi COVID-19 ni, kita perlu ada satu preparation supaya kita memastikan apa yang kita buat tu selamat dan kita bertindak dengan bijak. Selamat bukan bermaksudnya kita pasif, bukan bermaksudnya kita duduk diam dan sebagainya. Tapi apa-apa yang kita buat tu perlu ada calculated risk. Perlu ada risiko yang kita ambil kira. Kan? Okay. Apa-apa pun faktanya ialah time economic crisis ni ataupun time kejatuhan ekonomi disebabkan apa-apa situasi pun hanyalah 20% daripada keseluruhan masa. Nah, sepanjang abad ni lah. So 80% ialah di mana zaman ekonomi kita biasa dan berkembang. So jangan anggap situasi ni adalah satu perkara yang negatif, tapi kita perlu gunakan cabaran yang kita ada sekarang ni untuk convert supaya kita boleh ambil peluang, kita boleh mengharungi dengan baik dan kita boleh expand dan kita boleh lebih maju lagi pada masa hadapan. So sekat tu saja yang saya nak sharekan pagi ni. Saya harapkan sesiapa yang mendengar mendapat manfaat lah apa yang saya kongsikan. Tak semestinya apa yang saya kata ni betul. Yang dirasakan sesuai, boleh ambil peluang lah, boleh ambil manfaat daripada perkongsian ni lah. So kalau ada apa-apa soalan ke yang mana saya boleh jawab, saya akan try jawab.
Yang tak boleh jawab mungkin saya kena pass pada orang yang lebih mahir lah. Oh, soalan yang belum ni, Fatih. Apa perubahan strategi bisnes NZ fasa COVID? Okay, untuk NZ Frozen, kita ada dua, just nak share lah. Kita ada dua cabang perniagaan lah. Tapi kedua-duanya pun daripada dalam sektor makanan. Pertama frozen food dan kedua snack lah. Yang frozen food ada apa perubahan banyak sangat sebab permintaan macam biasa dan in fact lebih lagi pada time COVID. Tapi untuk snack, ni kita mengalami sedikit penurunan permintaan. Disebabkan dua perkara, sebab orang shock dengan benda ni dan macam bila shock ni orang stop lah kan, orang tak buat bisnes, orang terhenti sekejap. Dan yang kedua disebabkan bila dah start MCO ni ada isu dari segi pergerakan, dari segi perjalanan lah kan. So apa yang kita tweak, antara benda yang kita ubah sikit strategi dia untuk kekal relevan ialah dua benda. Yang pertama, kita pemudahkan kita punya customer untuk melakukan penghantaran untuk jumpa customer dengan kita memberi surat sokongan lah yang mengatakan mereka ni pun macam delivery. Dan yang kedua, kita bagi free gift. So siapa yang beli barang kita, kita akan bagi topping percuma, mask percuma. So bila kita buat macam tu, kita nak nampakkan yang kita ni membantu diorang jugalah kan, untuk diorang berjumpa customer, untuk diorang kekal buat bisnes diorang. Dan apa yang kita buat tu relevan lah dalam keadaan sekarang ni. So orang tengok, oh okey lah, ini satu effort yang kita boleh bantu. So kita ada sikit tweak lah dari segi strategi kita dan alhamdulillah sampai sekarang permintaan tu makin lama makin banyak lah. So itulah yang kita, antara yang perkara yang kita buat lah. Okay, ada soalan lagi ke? Tak ada. Okay, kalau tak ada, sekian saja perkongsian saya pada pagi ni. Semoga mendapat manfaat lah. Dan kalau ada salah silap, saya minta maaf. Yang semua itu datang daripada Allah SWT, baik buruk. Semoga sekali lagi, semoga semua dapat manfaat dan boleh belajar sesuatu lah kan, melalui perkongsian yang saya bagi pada pagi ni. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.